Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni bukan nak belajar agama tapi nak kongsi ilmu. Boleh ke boleh? So 10 je, 10 poin. Kenapa orang gagal dalam berniaga Apa yang saya belajar saya nak kongsi pada anda semua. Saya Fuzi daripada MF Group. Kepakaran saya train, develop orang untuk menjadi berjaya dalam bidang full advisor. Dan kadang-kadang kita dalam proses tu kita tengok ramai orang nak buat bisnes macam-macam. Ada bisnes ni, bisnes tu tapi daripada pengamatan kita, pengajian kita, pembelajaran kita, ada few points yang saya rambang yang kita rasa kenapa orang gagal. Bukan dia tak boleh buat, tapi kadang-kadang dia orang ada limited belief. Everybody ada kelebihan, kepandaian, kelebihan, keistimewaan. Tapi dia mindset dia tu, dia limitkan mindset tu sampai satu area dia tak boleh pergi jauh lagi dah. Umpama dia orang buat test dia taruh flea ni dalam botol kaca tu, lepas tu dia tutup atas dengan kaca juga lah. So flea ni kelompat tau. So bila dalam botol tu dia kan toing langkah apa gelas tu. Dia tak dapat gelas tapi dia langgar. So sampai satu peringkat kan dia dah jadi norm, dah jadi biasa lah. So dia lambat sampai takat tu je. So satu hari kita take out kan gelas tu, flea tu lompat sampai takat tu je. Kenapa? Ini yang interesting dia. Walaupun dia boleh lompat jauh luar pada tu, sebab dia flea kan, boleh lompat. Tapi because mindset dia, every time dia lompat kena tu, lompat kena cement tu. So dia dah limitkan dia punya kebolehan tu sampai peringkat tu je. Kalau katakan 2 inci. So dia limit dia punya keyakinan dia. Sampai tu je, dia tak akan nampak keluar. Itu eksperimen orang buat. So serupa juga macam kita kita manusia, kadang-kadang kita ada kepandaian yang Allah bagi, orang kata special. Semua orang ada seketul otak ni yang dia bagi sama je. Kau Bill Gates ke, kau Bill Pagar ke, kau Mark Zuckerberg ke, kau Mark Bergerzer ke, sama je. Tapi cara kau menggunakan akal otak yang kita pakai tu, macam mana? Sama ada kita gunakan sepenuhnya atau kita limitkan kegunaan tu. So kebanyakan kita without you sedar, because of conditioning, your lifestyle, your environment, the circle you with, kita have limited belief in kebolehan kita. Sebab apa? Masa kecil-kecil dulu mak bapak cakap kita, kau jangan nak cuba berlari, nanti kau jatuh. So kita never run in our life. Kita only walk slowly until our to our graveyard. Kita baru nak bercakap je, cikgu dah marah. Keep quiet. Don't talk when I'm teaching. Dia tak berani kita nak cakap lagi dah. So kita jadi limited dah kita punya pemikiran tu dah. Orang kata dah bantut lah. Sebab hari time baru nak buat benda baru, dah kena marah, kena maki, kena amun. So kita punya mindset tu, okay, kita please save lah. Jangan buat apa-apa. So because of that, as we grow older, in life, instead become wiser, kita jadi, orang kata jadi kita limitkan kita punya kebolehan tu setakat tu je. Itu sebabnya kadang-kadang kita tengok kan ramai orang bila kita buat sesuatu dia kata no I cannot. Tapi ada juga yang orang you tak suruh dia buat, dia pun buat sebab dia have orang kata think big. Dia di-train, dibagi peluang untuk explore new things, new dimension. So yang limited belief ni macam kebanyakan kita sayanglah kalau kita peringkat tu. Tapi tak mustahil kita boleh berubah. Sebab apa? Kalau the years that you dah ada limited belief tu dah orang kata dah jadi conditioning macam tu, kita boleh berubah. Tapi tak boleh buat overnight. Right? Apa kita buat? Kita boleh tambahkan positive ideas, new information, new direction, new goal, new motivation. Slowly kita tukar, but it will not overnight. It will take time, but it's not impossible. So you got to talk about this. Sebab apa?
Because of this, orang putih lah pula. Sebabkan ni kita tak nampak kita punya sukses. Right? Kita tak nampak the light of the end of tunnel. Sebab kita dah, orang kata dah conditioningkan diri kita. Saya ni setakat ni je. Saya kalau belajar pun setakat ni je. Saya kalau buat ni, saya boleh lompat setakat tu je. Right? Tapi nak tahu sama dia you ada kebolehan atau tidak kan? Okay, katakanlah you ni takut dengan anjing. Kan? Kata ni orang lemah lah. Lemah. Orang memang you kata you tak boleh lari, tak boleh berjalan, tak boleh melompat. Satu hari you dikejar oleh anjing gila. Garang gila. Right? You nampak anjing tu dah kejar you. Apa you buat? Kau duduk je, okay, serah-serah, whatever will be. Ataupun apa? Kau akan pecut lari sekuat-kuatnya, betul tak? Kalau ada pokok kau boleh lompat atas pokok tu, bukan hanya climb, lompat terus. Kalau longkang besar kau boleh lompat longkang besar tu. Pagar pun kau lompat pagar tu. Di mana datang energi tu? Because the energy is within you lah. Memang ada energi tu. Tapi because you tak tahu bila nak gunakan. So bila aku macam ni, menunjukkan you can do it. So likewise pun juga macam ni, right? Kalau kita ada limited belief tu, kita tak nampak kita punya sukses. Kita tak nampak yang kita boleh berjaya. So saya nak senaraikan sikit-sikit lah. Lebih kurang tu mungkin yang saya belajar daripada kawan ke, daripada pengalaman ke. Nombor satu, kenapa kita gagal dan kita sikap tak sabar kita. Bila kita buat sesuatu, kita tak ada passion. Kita nak, orang kata, tak ikut the process. Kita nak cepat result. Bila tak ikut proses ni, remember everything has a process. They call it a gestation period. Kalau kau tak ikut proses tu, itu yang jadi turubang ambing tu. Saya bagi contoh lah. Kau pernah tengok tak ulat bulu? Ataupun kupu-kupu. Sebelum dia kembang keluar tu, dia seekor ulat bulu. So sebelum dia nak keluar tu, dia mengambil masa tu. Keluar sikit. Betul tak? Mengambil masa yang lama. Sebelum dia keluar jadi butterfly yang cantik. Tapi kalau kita tak sabar, kita tarik dia keluar, apa akan jadi? Sama ada dia mati ataupun dia deform, cacat. Nampak tak? Cuba macam anak-anak juga. Anak sebelum dilahirkan mengambilkan berapa bulan? Berapa? 3 bulan? Kau gila ke? 9 bulan sekurang-kurangnya, 8 bulan pun okey lah juga. Tapi kalau baby tu terpaksa dikeluarkan 6 bulan, mungkin dia cannot survive. Ataupun tak cukup bulan. So will be deformed. Betul tak? So the process is when the baby to be born, it take 9 months to be perfect. So that is a process. Masa menunggu tu dipanggil gestation period. So super juga macam business. Kita nak berjaya dalam business, kita tak boleh hari buat business, besok nak jadi jutawan. Agak-agak lah kot. Betul tak? Right? Kita tak sabar. Kita nak terus fikir nak kaya cepat. Nak buat sesuatu, tak ikut tak ikut cara yang betul. Kadang-kadang sebab kita nak ikut cepat, kadang-kadang kita tak jujur. Kita tak jujur sebab kita nak result cepat. Salah ke tak salah? Bukan salah. Kalau nak dapat result cepat, bagus. Tapi ingat, kita mesti sabar, syukur, istiqamah, bertawakal. Ada masa dia. Kalau Allah nak bagi engkau kan yang terbaik, dia akan test you dulu, duga you dulu, baru dia tahu kau layak. Kan? Kalau terus dia bagi engkau, kata hari kau buat bisnes terus dapat 1 juta, sasau engkau. Betul? Kau tak pernah tengok duit 1 juta, tiba-tiba dapat 1 juta, memang gila tingzir lah kata tu. Kan? Right? So everything is process. Sabar. Kata orang Cina lah, kalau dia kata berniaga kan, at least bagi 3 tahun itu. Kalau lepas 3 tahun you tak berjaya juga, tukar. Jangan tunggu lama. Maknanya you tak sesuai untuk bisnes tu. Right? At least 3 tahun lah. At least 3 tahun. Asalkan you bekerja betul-betul dalam bisnes 3 tahun, insya-Allah you akan berjaya. Tapi kalau lepas 3 tahun kau tak berjaya juga, memang kau tak layak buat bisnes tu, ataupun bisnes tu tak sesuai dengan kau. Bukan bisnes tu tak bagus, kau tak sesuai dengan bisnes tu. So tukar. Right? So kita kena sabar. Nombor 2.
nak jadi jutawan, tak nak ikut proses, tak nak build foundation. Right? Kita dah buat satu bangunan yang tinggi, yang menarik. Apa yang paling lama? KLCC nak dibina, yang paling lama apa tau? Dia punya asas tu. Selama ni dia tutup keliling tu dengan papan, dengan besi semua kan, simen semua kan, dengan zinc semua kan. Kita tak tahu apa berlaku. Pampung. Rupanya dia buat asas dia, basis dia punya foundation tu. Itu mengambil berapa tahun? Lama. Tapi setelah asas dia bina, kau tiba-tiba kau datang KL, wow! Tiba-tiba dah naik tingkat 30, 300, 70, 50, 70, betul tak? Tiba-tiba, KLCC dah segam indah dah. Sebab apa? Once the foundation dah kuat, yang atas tu senang dah. Cuba juga macam kau tengok pokok-pokok kat bandaraya kan. Hari ni kau pergi kosong je. Besok kau pergi, wah, pokok sikitnya lawa ke. Tapi besok hujan lebat, semua tumbang. Sebab asas tak kuat. So, kebanyakan kita nak berniaga, kita tak ada asas. Kita terus nak buat berniaga, nak ambil duit, dapat modal. Kebanyakan berlaku macam ni lah. Banyak orang ambil dulu ketika tu, ambil VSS. Bila dah retire, dia dapat duit pencen, dia dapat duit EPF. Terus nak berniaga, walaupun tak ada pengalaman. Dia ingat dia ada RM500,000 tu, dia terus nak berniaga. Ambil pekerja, beli produk banyak-banyak, dia ingat automatik ni bisnes akan berjalan. Padahal dia tak ada ilmu untuk berniaga. So dia buat bisnes yang harapkan orang lain jalan. Dia ingat dengan ambil pekerja, dengan ada produk, dia boleh jalan sendiri. Tak boleh. Mesti ada ilmu, ada proses, dan kita mesti asas dulu. Itu sebab anak-anak Cina bila dia keluar habis sekolah, dia tak heran kalau tak ada kerja, dia tak pergi universiti pun. Sebab dia pergi belajar berniaga sikit-sikit. Apa berniaga pun dia buat, kecil-kecil pun tak apa. Dia tak pergi kerja kerja kerajaan ke, dia tak pergi kerja jadi office boy ke, minta maaf dia tak pergi kerja grab food, dia tak ada. Dia sanggup buat berniaga kecil-kecil, walaupun jual handphone, walaupun pergi sales line, jual barang-barang sikit-sikit, kecil-kecil, tak apa. Dia buat sale dulu. Sebab dia percaya in commission based, bukan salary. Dia percaya dia kerja kuat, dia dapat duit banyak. Itu sebabnya most of them become businessman. Dia belajar pada bawah. Tapi malangnya kita graduate je, kita mesti kita buat cari kerja. Sebelum ijazah tu bawa, pergi cari kerja kuli. Lepas tu dah dapat kerja, nak berhenti. Sebab apa? Kena buli. Sebab pengalaman tak ada. So, kebanyakan budak-budak Cina ni, dia orang bukan kita isi, tapi kita nak tengok pengalaman dia orang. Dia orang tak sekolah, tak habis pun dia pergi berniaga. In fact, masa belajar pun dia pergi berniaga. Ikut mak bapak berniaga kat pasar lah, dekat gerai lah. Tapi budak kita, minta maaf, pergi lepak king lah. Pergi relax lah, pergi apa-apalah. Tapi bukan semua ni budak-budak di Papua New Guinea, di Indonesia ni kot. So benda tu bina asas dulu, bina foundation dulu. So it take time, process. It's a process. Everything ada proses dia. Jangan ini hari tanam pokok durian, besok kau nak jadi D24. Tak boleh. Kalau kau nak toge boleh. Ni pasal toge, besok kau boleh makan toge dah. Cepat. Tapi kau makan toge lah. Kau nak durian D24, apa nama durian ke, Musang King ke, dah masa. So nombor 2 itulah. Build the foundation. Nombor 3. Sekarang ni masa dah berubah. Mana yang old school tu, kalau kita tak nak ikut the new generation, kita akan tinggalan. Kita jadi orang kata apa tu? Jadi apa tu? Dinosaur. Sekarang ni zaman teknologi. Right? Everything pun use the finger to do the work. Kalau kita tidak mahu update kita punya knowledge and skill di bidang teknologi, dan
ketinggalan. Unless macam Ford I may not know how to answer, I can get people to answer, dia kata. Itu dulu. Sekarang ni everything is a fingertips. To be orang kata lebih pada orang lain, you kena be pantas. You kena use teknologi. Kalau kau tak update yourself dengan teknologi, minta maaf, kita akan ketinggalan. Cara teknologi yang mudah, tiada sebab kita tak boleh buat. Sekarang ni everything pun mudah, boleh buat online. Kau boleh jumpa pelanggan kau in London tentu, just by sitting in your home, comfort of your home. By looking at your, even macam kita bercakap sini pun, you maybe ramai orang tengok, maybe tak ramai tengok, but the thing is, dia akan dipancarkan di merata-rata. Right? So, kita kena update apa-apa dengan teknologi. Tapi kalau kita tidak berubah, kita akan ketinggalan. Betul ke betul? Nombor 4 apa? Kebanyakan kita ada ego. Ego ni yang kata besar lah. Semua ada ego. Saya pun ada ego. Selagi kau tak buang ego tu, selagi itulah kau tak akan dapat berubah. Kau kena buang ego tu. Maknanya kita kena sanggup belajar. Banyak orang tak nak belajar. Aku dah pandai dah, aku ni engineer, aku ni graduate double degree ke apa ke. Takkan nak belajar daripada budak mentah ni. Kan? Ego. Aku pandai dah, aku dah tahu ni semua. Kan? Tak nak belajar. Padahal ilmu seseorang tu banyak beza. Kadang kita ada ilmu kita A tu 1 hingga 10. Orang tu ilmu dia 1 hingga 50. So kenapa kau nak simpan 10 je? Kau ada 50 ilmu lagi nak belajar. So banyakkan kita gagal sebab kita tak nak improve kita punya diri dari segi macam-macam ilmu. Bukan ilmu silat bukan ilmu bomo tapi ilmu perniagaan. Ilmu macam mana nak tarik pelanggan, ilmu macam mana nak kenal pelanggan, ilmu macam mana nak build business secara profesional, secara orang kata secara antarabangsa lah. Apa-apa kena buat. Right? So refuse to learn. Itulah banyak orang refuse to learn. Orang kata bodoh sombong. Itulah dia, bodoh sombong. Okay. Itu nombor 4. Nombor 5 tadi, tak nak ikut langkah satu persatu, step by step. Kita nak belajar ni ada peringkat tau. Kita tak boleh terus lompat. Kita nak belajar silat, tak boleh pada ilmu nombor 1 nak turun nombor 10. Tak boleh. Kau kena ilmu 1, 2, 3 langkah, 3, 4, 5, 6, 7 kung fu ke apa ke, Messi bawa sampai 10. Baru kau sampai sana. Ini tiba-tiba kau nak cabar Master Zifu kat depan tu. Kau gila kau. Kau baru peringkat lipat silat orang kahwin je, silat ketupat je. Kau nak cabar Master Zifu kat depan tu. Agak-agak lah kot. So ingat jangan over lah. So belajar tu step by step. Kalau di sekolah tu, kau pergi sekolah kau terus belajar darjah 6 ke? Ataupun kau terus belajar degree ke? Diploma, degree ke? Tak ada kan? Kau pergi ada darjah 1, 2, 3, 4, 5, 6 sekolah menengah, diploma, degree, double degree ke apa benda ke, kan? Barulah kau boleh layak. Right? Okay. So step by step. Step by step. Jangan gopoh jangan gopoh. Satu kelebihan orang yang berjaya ialah dia ada sabar. Sabar is subur. Tak sabar masuk kubur. Alright. Nombor 6. Terlalu banyak idea dan tak buat apa yang sedia ada di tangan. Nak buat ni lah, nak buat tu lah, nak buat ni, nak buat tu. Macam-macam idea dia. Macam-macam nak buat. Tak fokus pada satu bisnes. Nak buat bisnes ni lah, nak buat bisnes tu, kononnya buat semua sekali lah, waktu banyak. Tak ada, tak boleh. Kita kena buat sesuatu, fokus satu benda tu. Kalau kau rasa kau pandai buat kuih tiaw, fokus kuih tiaw lah. Kau pandai buat kain baju, buat fokus baju.
Kau pandai bercakap, buatlah bisnes yang servis bercakap. Kau pandai buat training, buatlah bisnes training. Jangan kau nak buat training, kau nak buat sale, kau nak buat kerja, kau nak buat ini, nak buat tu. Kau pening. Ya? So, fokus satu. Jangan nak banyak sangat. Kau tiba nak buat ni, nak buat tu, nak buat ni, nak buat tu. Akhirnya kau abuk mentara. Yang dikejar, ya, kendung berciciran, dikejar, tak dapat. Lebih kurang macam itulah peribahasa orang putih. Okay. Nombor 7. Focus on what you have. Don't divert until you berjaya. Yalah, betul lah tu. Fokus pada apa yang kau ada ni sampai kau dah berjaya. Kalau kau dah berjaya, kau dah strong, financially strong, business dah jalan automatic, barulah kau boleh divert. Divert kenapa? Sebab added value service. Bukan meninggalkan apa yang kau ada tu totally, tapi divert untuk bagi added value service kepada apa yang kau ada ni. Additional kata advantage pada orang yang related to you, apa you ada ni. Barulah berkembang. Ini yang satu pun tak dapat, nak ambil dua. Kan? Nombor satu pun tak jaga, nak ambil dua, tiga, empat. Agak-agak lah, brother. Faham? Fokus macam mana? Nombor 8. Masih nak kaji produk terbaik. Kau nak buat bisnes, kau tak tahu produk apa kau nak jual. Masih lagi nak fikir produk ni ke produk tu, produk ni ke sana ke sini, ke sana ke sini. Akhirnya kau retire. Kan? Fokus satu. Buat sesuatu, genggam bara dia sampai apa? Genggam bara api sampai jadi apa? Orang kata jadi arang Tak, salah. Genggam bara api sampai jadi abu. Baru betul. Kalau tidak arang boleh bakar lagi tau. Jadi abu. Tak payah nak cari lagi lah. Nombor 9. Inilah kadang-kadang blaming teknologi dia panggil. Bila dia gagal atau dapat cabaran, dia akan menyalahkan orang lain. Dia menyalahkan takdir. Dia kata, alah, ini nasib aku ni dah tertulis di lauh mahfuz. Dia kata, aku tak akan boleh berjaya dalam perniagaan. Aku mungkin aku kerja makan gaji dia. Right? Memang hidup aku tak boleh kaya, tak boleh jaya. Aku dilahirkan mungkin cukup makan je. Lepas tu dia salahkan takdir, dia salahkan orang keliling. Aku ni dilahirkan pada keluarga yang tak berniaga. Adik-beradik aku semua tak berniaga. So memanglah aku tak boleh berniaga. Aku dilahirkan, orang kata tak ada kawan. Aku pemalu. Kan? Apa tu? Lagi dia kata apa orang keliling tak nak tolong aku. Aku tak ada kawan. Aku tak ada market. Aku tak pandai cakap. Halo, kalau kau tak pandai cakap, kau bercakap sama ni, kau cakap apa? Ada boleh aku tak pandai cakap. Aku tak handsome. Aku tak cantik. Macam-macam blaming lah kau buat. Akhirnya satu finger tunjuk ke orang, 3 finger tunjuk engkau balik. Terima engkau padanya. Okey. Nombor 10. Inilah dia. Vision tak clear. You tak ada visi, misi dan matlamat dalam hidup you. You tak tahu apa you nak dalam hidup you. Blur. Tak tahu apa yang you nak. So, kau dilahirkan daripada awal, dulu kena selama terubang ambing aja. Orang tolak tepi, kau pergi tepi. Tolak tengah, tolak kiri, kau tolak kiri. Sebab you tak ada goal. Remember, kalau kau tak ada goal, umpama kau sebagai satu sampan yang tak boleh, kata pengemudi, a ship without a rudder. Ini sana, sini, sana, sini, sana, sini. Betul tak? So kalau kau ada pengudi dia akan direct you straight. So maknanya sini kita mesti ada matlamat yang clear dalam hidup kita. Kalau kita tak ada matlamat, kita tamat. So lebih kurang macam itulah saya punya perkongsian malam ni. So saya harap
Apa yang take the best through the rest. Kalau kau rasa ini boleh ada create some idea pada you rasa bagus juga lah idea ni, gunakan. Pas pada kawan-kawan. Ni saya ambil orang punya ni daripada Dr. Azizan ni. Dia ambil daripada saya belajar sikit, saya kongsikan. Sebab apa? The only way to learn is by doing reteaching. Saya gunakan ilmu, apa yang kita belajar tu ajar balik cara yang saya tahu supaya dapat kongsi dengan orang lain. Itu cara saya belajar. Kalau saya budak baru belajar, kalau salah tolong tunjukkan. Buah pencempedak di luar pagar. Terbaliklah, tak kisahlah. Janji kau faham. Alright? So saya harap 10 poin ni mungkin dapat buka minda anda, membagi anda satu kan? Macam anak cakap idea tu So kalau you rasa dapat you gunakan benda ni, insyaAllah gunakan apa ilmu kita dapat ni, tak kira lah pada siapa pun kita rasakan kita dapat mengubah hidup kita, gunakan. Take the best, throw the rest. Okay? Saya nak mulakan diri Fuzi sini daripada MM Group. Kepakaran saya membantu orang untuk membina kerjaya dalam bidang takaful. InsyaAllah sama-sama kita bina, bantu rakyat yang tidak ada punya simpanan takaful supaya mereka juga dapat mendirikan untuk masa depan mereka dan keluarga. So, kalau ada apa-apa nak tahu, boleh hubung saya dengan 019 312 2277. Ya? Okey? Boleh. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.